Saya harus akui, Rafizi Ramli punya confident level memang sangat-sangat luar biasa. Ataupun dalam bahasa mudah dia, macam tak tahu malu jugalah kalau ikutkan. Kenapa saya cakap macam tu? Tunggu. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa saya katakan Rafizi Ramli punya confident level ataupun tahap muka tak tahu malu dia tu sangat-sangat luar biasa? Anda tonton video ini. Dia tak sedar Perikatan Nasional ni sebenarnya dia memang sudah kena perangkap hidup-hidup nak masuk pilihan raya ini. Sebab itu kemuncak perangkap itu ialah perdebatan semalam. Sebab kita daripada awal kita dah rancang lama Perikatan Nasional je yang bodoh yang tak nampak sehari-hari. Kita dah rancang daripada awal-awal kita ambil kerajaan, bahawa kita tumpu dan rancang supaya bermula bulan 6 kita lancar satu demi satu. Jadi biar dia nak maki hamun, kata tak buat apa, kerajaan tak guna, tak tunai janji dan sebagainya. Kerana bila kita masuk saja bulan 6 kita mula umum satu demi satu. Masa itu saya tahu dah pimpinan Perikatan Nasional pun dia tahu dia akan ada masalah. Kerana semua modal dia yang sama 6 bulan ini, modal itu semua tak boleh pakai lah. Sebab itu saya cabar mereka untuk berdebat. Kerana saya tahu tidak ada seorang pun pimpinan teratas daripada Perikatan Nasional yang berani berdepan dengan kerajaan perpaduan untuk membahaskan macam mana kita nak tambah kesejahteraan rakyat. Anda nampak tak dekat video yang saya sertakan itu? Dalam ceramah yang saya percaya dilakukan sama ada hari ini ataupun semalam lah kan. Sebab dia berbicarakan tentang debat yang berlaku antara beliau dengan Shahid Sulaiman itu. Di mana Rafizi kata apa tahu? Dia kata semua benda yang berlaku pada ketika ini adalah perangkap daripada Pakatan Harapan. Konon-kononnya Perikatan Nasional telah masuk dalam perangkap Rafizi. Perangkap Pakatan Harapan yang dia telah susun cantik-cantik. Dan konon-kononnya telah dikulminasi dengan debat oleh beliau dan juga Shahid Sulaiman itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kadang-kadang rasa pelik tahu sebenarnya dengan puak-puak Pakatan Harapan Barisan Nasional ini, terutamanya orang seperti Rafizi. Seolah-olah macam enggan mengakui, enggan menerima keadaan bahawa mereka ini sebenarnya tengah terciduk teruk. Tapi yalah, kalau mereka mengaku yang mereka ini terciduk, para penyokong-penyokong mereka pun pastinya akan merasakan alamak lemahlah, down dan sebagainya. Langsung tak nak buat kerja tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, kita bagi calah pada Rafizi. Konon-kononnya betul lah Pakatan Harapan telah berjaya memerangkap Perikatan Nasional. Tetapi saya nak tanya kepada Rafizi. Beliau kata benda ini dia telah set up sejak bulan 6 hari itu. Betul, tak ada masalah. Baik. Kita nak tanya pada Rafizi, kenyataan beliau pada 3 hari bulan Jun yang menyatakan bahawa bursa kita dipenuhi dengan saham-saham yang sudah hilang sinarnya. Saham-saham yang sudah tidak menarik, yang tidak menjanjikan masa depan yang bagus. Adakah itu termasuk dalam perancangan hingga menyebabkan bursa kita drop gila-gila sepanjang bulan 6 hinggalah ke bulan 7 hari itu? Adakah perancangan Rafizi juga menyaksikan harga barang tiba-tiba mencanak-canak naik kecuali barang harga kawalan sampai menyebabkan ronggotan oleh rakyat di sana dan sini? Adakah juga penangkapan Sanusi Maknor pada pukul 3 pagi hingga menyebabkan swing yang sangat-sangat dahsyat daripada para penyokong dan juga para rakyat Malaysia itu sendiri di Kedah dan juga di mana-mana saja termasuk dalam perancangan Rafizi tersebut? Bayangkan tuan-tuan, penangkapan Sanusi pada pukul 3 pagi itu, itulah sebenarnya yang telah menyemarakkan semangat para rakyat Malaysia yang berada di luar negara untuk pulang ke tanah air bagi mengundi untuk pilihan raya negeri pada kali ini. Kalau ikutkan mereka ini kebanyakannya tak nak pulang pun. Sebab ini cuma PRN, bukan PRU. Bukanlah pilihan raya umum, tetapi cuma pilihan raya negeri. Tetapi mereka sanggup balik daripada Jordan, daripada Qatar, daripada Turki, daripada London, daripada Kanada, daripada US dan ramai lagi, banyak lagi tempat mereka sanggup balik untuk mengundi dan menyokong Perikatan Nasional. Anda boleh tengok dekat TikTok, anda boleh tengok dekat YouTube, dekat Facebook, di mana-mana sahaja masing-masing buat video mereka balik daripada luar negara dekat airport dengan berlatar belakangkan suara Sanusi menyeru anak-anak Malaysia ini balik
untuk mengundi. Adakah itu termasuk dalam perancangan Rafizi? Kalau itu termasuk dalam perancangan Rafizi, luar biasa sungguhlah. Terima kasihlah Rafizi kerana telah merancang untuk memenangkan Perikatan Nasional. Bayangkan tuan-tuan sekalian, ramai pemerhati-pemerhati politik berpendapat yang keadaan serangan bertali arus terhadap Sanusi ini, itulah yang menyebabkan swing yang sangat-sangat dahsyat di Kedah yang dahulunya mungkinlah dalam 50-50 ataupun 60-40 kemenangan Perikatan Nasional kan. Sekarang ini boleh dikatakan Kedah insya-Allah hampir pasti kekal di tangan Perikatan Nasional dengan clean sweep ataupun mungkin PHBN boleh menang 1-2 kursi macam tu lebih kurang. Dan benda itu telah menjalar ke Pulau Pinang dan juga ke Selangor. Bayangkan tuan-tuan sekalian, dekat Selangor ini di mana-mana sahaja kita tengok konvoi anak-anak muda bermotor bawa bendera Perikatan Nasional. Kalau nak ikutkan Perikatan Nasional tak ada duit dah. Akan bersatu dah kena sita. Tak ada duit. Nak rakam pas. Pas pun minta orang sedekah bang. Tapi bayangkan anak-anak muda ini yang kebanyakannya betul-betul ikhlas membawa bendera Perikatan Nasional mengelilingi seluruh Selangor. Sampai saya tak nampak pun sebenarnya para penunggang motosikal yang membawa bendera Pakatan Harapan. Tadi ada seketul. Itu pun kena gelak masalahnya. Jadi itulah tuan-tuan sekalian. Kita rasa Rafizi ini mungkin beliau cuba untuk menghiburkan hati para penyokong yang rasa resah, gelisah melihat keadaan yang tengah berlaku pada ketika ini. Semua tahu memang betul-betul gelombang sekarang ini tengah melanda Malaysia, gelombang Perikatan Nasional, dan benda ini tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Dan menyebut tentang debat itu, wahai Rafizi Ramli, bukankah begitu banyak sekali, begitu ramai sekali sebenarnya para penganalisis ekonomi, pakar-pakar ekonomi menyatakan bahawa Syahir lebih jelas idenya berbanding anda yang hanya berulang cerita benda yang sama tetapi tidak ada apa-apa penyelesaian. Jadi kalau anda kata debat itu merupakan salah satu perangkap untuk memerangkap Perikatan Nasional, maka saya cakap terus terang, perangkap itu telah makan tuan. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, mereka ini kerajaan. Rafizi masih lagi merupakan Menteri Kabinet. Jadi mereka ini memandangkan kerajaan ini mereka punya, mereka boleh buat apa sahaja, betul tak? Kita kena berhati-hati. After all, ini kata-kata Sani Hamzan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.